Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 4 Ogos 2017. Seramai 10 pelajar perempuan di Sekolah Menengah Kebangsaan di Kunak, Sabah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes pukul pelajar perempuan. Mangsa ditumbuk serta ditendang bertubi-tubi. Kejadian buli yang membabitkan pelajar sekolah pasti menyebabkan trauma dan akan berterusan sekiranya tidak dibendung. Pakar psikologi yang juga pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Mariani Matno berkata, pelajar itu perlu mendapatkan kaunseling untuk memulihkan trauma. Ikuti temu bual kami bersama Profesor Madya Dr. Mariani dan komen Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramlidin. Zaman yang terkini, zaman alam milenium ni, kita tengok pembuli ni datang dalam cara berkumpulan. Bila mereka dalam berkumpulan, mereka jadi lebih berani. Sebab kalau seorang nak disalahkan, kalau seorang tertangkap, maknanya yang lain pun akan kena. Seorang ni dia tak berani, dia akan susah untuk mengelakkan diri dia dan sebagainya lah. Jadi kenapa dia berlaku beramai-ramai ni pembuli ni pula? Sebab ada perkara yang tidak puas hati terhadap mangsa. Kemungkinan ada persaingan-persaingan antara mangsa dan juga pembuli. Dan kemungkinan pula mangsa ini pula ada kumpulan-kumpulan dia yang tertentu. Sebab walaupun dia orang kata remaja perempuan ni sekarang boleh tahan juga sama juga dengan remaja lelaki. Jadi bila berlaku tak puas hati ni, mereka akan cari jalan yang lebih memudahkan mereka untuk puaskan hati, untuk balas dendam, geram dan sebagainya. Dan bagi pihak mangsa pula, bila dia keseorangan dalam keadaan dia tidak berdaya, dia tidak akan melawan. Tetapi walaupun dia tidak melawan, dia bukan atau tidak melawan, pembuli akan terus melakukan kata perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecederaan dan sebagainya itu. Dan bila ini berlaku, mangsa ni dah pastinya akan menjadi lebih trauma, terutama berlaku perkara-perkara dalam aspek kecederaan yang serius. Untuk yang pembuli pula, mereka rasa macam mereka lah yang hebat dan sebagainya. Walaupun ditangkap, walaupun katakan dibuang sekolah, perkara katakan dibuang sekolah atau digantung sekolah itu pada saya tidak begitu dapat menyelesaikan masalah. Mereka ini perlu dihantar ke kaunselor, perlu dihantar ke pusat-pusat pemulihan kalau boleh. Sebab takut nanti perkara-perkara yang lain akan berlaku yang membabitkan mangsa lain pula. Hari ini kalau dibiarkan begitu saja, dibuang sekolah atau digantung sekolah, dia tidak mencari memberi jalan penyelesaian. Kalau dibuang sekolah ke sekolah lain, dia akan buat hal di sekolah lain. Kalau digantung sekolah, dia akan berkeliaran pula buat aktiviti lain yang boleh mendatangkan kesan-kesan negatif pada masyarakat juga. Nah, ini yang kes pembuli dan mangsa dibuli itu. Ya. Mangsa juga perlu berjumpa dengan kaunselor dan dia juga perlu diberikan sokongan moral yang cukup, terutama daripada ibu bapa dan juga kawan-kawan, rakan-rakan semua. Ibu bapa perlu mainkan peranan yang penting, terutama dalam persatuan ibu bapa itu sendiri. Sebab sekarang ni yang paling boleh mainkan peranan itu kalau ibu bapa sahaja tanpa ada kaitan dengan persatuan-persatuan yang agak sukar. Jadi persatuan ibu bapa adalah persatuan yang paling cukup kuat dalam memainkan peranan ini untuk membantu pentadbiran guru dan guru besar serta pengetua di sekolah supaya kita katakan kita jaga anak ini perlu dijaga bersama. Jangan harapkan cikgu, jangan harapkan guru besar dan sebagainya. Dia juga perlu dijaga oleh ibu bapa dan juga ibu bapa pada anak-anak orang lain. Tindakannya kita melengkapkan ketatan dan kita akan rujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kita minta supaya dilaporkan kepada pihak polis cepat mungkin. Itu saya tak boleh nak halang hak individu. Cuma sekarang ni pihak kita perlu dimaklumkan untuk kita mengambil tindakan dengan segera itu je. Dalam perkembangan lain, penguatkuasa ADK cedera 3 jari akibat bergelut dengan lelaki dipercayai penagih dadah yang cuba meloloskan diri di Kerubung, Melaka. Saksikan rangkuman Kalender Jenayah minggu ini. Tiga lelaki dan 3 wanita yang ditahan bagi membantu siasatan penemuan mayat bayi lelaki
berusia 6 hari dalam perigi di Kampung Onlok Batang 23 Julai lalu disambung reman sehingga 6 Ogos. Sebelum ini mereka direman 7 hari bermula 24 Julai lalu dan tempoh reman terhadap mereka tamat hari ini. Terdahulu, 6 individu termasuk ibu bapa bayi malang itu ditahan polis selepas mayatnya ditemui di dalam perigi yang terletak di belakang rumah. Dia dilaporkan hilang ketika tidur di sebelah ibunya kira-kira 6 petang. Polis sedang menjejaki seorang lelaki dipercayai kurang siuman bagi membantu siasatan selepas dia dibelasah beberapa lelaki di hadapan bangunan KK Plaza, Kota Kinabalu, Sabah kerana cuba mengambil telefon bimbit pekerja di kawasan itu. Rakaman video berhubung kejadian itu turut menjadi tular dalam laman sosial. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner M. Chandra berkata, kes itu berlaku kira-kira 3 petang Jumaat lalu apabila mangsa dibelasah beberapa lelaki selepas dikatakan cuba mengambil telefon bimbit milik pekerja Pasar Besar Kota Kinabalu. Katanya lelaki terbabit dapat ditahan di bangunan KK Plaza. Tambahnya mangsa juga dikatakan dipukul dengan kayu serta batang besi dan dilihat mengalami kecederaan di bahagian kepala sebelum beredar dari lokasi kejadian. Beliau turut menasihati orang awam khususnya penduduk di bandaraya itu supaya tidak bertindak di luar batas dan sentiasa mematuhi undang-undang. Seorang penguatkuasa agensi anti dadah kebangsaan AADK cedera 3 jari tangan kiri akibat bergelut dengan lelaki dipercayai penagih dadah yang cuba meloloskan diri di bekas tapak pelupusan sampah Kerubung Melaka pada Rabu. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi itu, penguatkuasa Al-Azri Anwar cedera pada jari ketika cuba menahan seorang lelaki dipercayai penagih dari meloloskan diri dengan menunggang motosikal. Azri berkata tulang jarinya dipercayai retak kerana sebelum ini pernah namun dia tidak mengalami kecederaan serius. Ketika kejadian, lelaki dipercayai penagih itu enggan memberi kerjasama menyebabkan motosikal ditunggangnya terbalik dan menyebabkan penguatkuasa yang menahannya mengalami kecederaan. Operasi Perdana AADK Negeri dan Ibu Pejabat turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN Melaka dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bermula jam 5.45 pagi. Di gudang kargo udara jom dengan bebas dengan ini menahan 6 bungkusan guni. Guni ini di dalam AWB lah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menggagalkan penyelundupan 23 gading gajah anggaran nilai RM275,000 dan sisik tenggiling bernilai kira-kira RM3.86 juta di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 30 Julai lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan JKDM Datuk Muhammad Fuzi Man berkata, untuk kes pertama membabitkan gading gajah, ia dibawa masuk jam 1.30 tengah hari serta digagalkan dalam serbuan dan pemeriksaan lanjut di gudang kargo udara Zon Perdagangan Bebas KLIA. Bagi kes sisik tenggiling, beliau berkata ia dibawa masuk ke negara ini pada 8.30 malam hari yang sama serta digagalkan menerusi pemeriksaan dijalankan di gudang kargo udara Zon Perdagangan Bebas KLIA. Pemeriksaan dibuat menemui 6 bungkusan guni disyaki membawa barangan import yang tiba melalui penerbangan Ethiopian Airlines dari Kongo ke KLIA. Kedua-dua rampasan berkenaan bernilai kira-kira RM4.14 juta. Seorang bapa dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas tuduhan mendera anak lelakinya dalam kejadian hujung bulan lalu. Tertuduh Muhammad Faisal Salam, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah di depan Hakim Norma Ismail.
Mengikut pertuduhan, Muhammad Faisal sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun 7 bulan menganiaya mangsa daripada segi fizikal. Dia didakwa memaksa mangsa berdiri di atas jalan tar dalam keadaan cuaca panas sehingga menyebabkan kedua-dua tapak kaki kanak-kanak itu melecur di Batu 2 Bukit Palah jam 3 petang pada 24 Julai lalu. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut subsection 3-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2017 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Peguam bela mewakili tertuduh iaitu Muhammad Faizat Razali dan Ishak Kari merayu mahkamah menawarkan jaminan rendah dengan alasan Muhammad Faisal yang bekerja sebagai penghantar surat hanya memperoleh pendapatan RM1,500 sahaja sebulan. Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, Norma kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 5 September ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Empat 14 individu terdiri daripada pemain dan 2 penjaga premis pusat judi ditahan dalam operasi dadu sepadu bersama Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ di sekitar Petaling Jaya jam 5 petang Khamis. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din berkata, operasi itu membabitkan 54 pegawai dan anggota dari MBPJ dan polis. Hasil pemeriksaan terhadap 10 premis judi di PJS 2 dan Taman Sri Manja, polis menahan 12 individu terdiri daripada pemain dan 2 penjaga premis warga Myanmar berusia 20 hingga 50 tahun. Katanya polis turut merampas sebanyak 149 komputer yang dijadikan sebagai mesin judi dalam talian dan wang tunai berjumlah RM245. Katanya operasi itu akan dijalankan berterusan dengan kerjasama agensi berkaitan untuk membantras aktiviti perjudian. Seorang peguam dan pembantu wanita direman 5 hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan pembelian sebuah hotel mewah di Kensington, London oleh Felda Investment Corporation FIC. Perintah reman sehingga 8 Ogos itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Safwan Azhar selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan permohonan itu di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada Jumaat. Kedua-dua suspek disyaki terbabit menguruskan proses dokumentasi perjanjian jual beli di antara pemilik asal dan syarikat ketiga sebelum dijual kepada FIC. Peguam berusia 44 tahun itu beroperasi di Kuala Lumpur, manakala suspek wanita berusia 29 tahun adalah pembantu perundangan firma undang-undang itu dan mereka ditahan kira-kira jam 4 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Selain itu, Magistrate turut memerintahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FIC Muhammad Zaid Abdul Jalil disambung reman selama 4 hari bermula esok bagi membantu siasatan kes yang sama. Sekian saja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus layari laman web Harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram, serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Muat turun aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan yang menarik. Selamat berhujung minggu, jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nabila Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat.